A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya dan semua yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian dan juga rakan media sosial saya, kita sekarang dah masuk pada bulan Sya'ban. Kita dah melepasi daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada orang yang Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia untuk beribadah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, tapi meninggal sebelum masuk Ramadan. Itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kadang-kadang ada yang Allah Ta'ala matikan dia ataupun ambil nyawa dia sebelum masuk waktu Rajab. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Sebab itulah kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Ta'ala bila masuk saja bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita perlu buat pada bulan ini adalah kita kena memperbanyakkan amalan dan mempertingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sebelum ni kita kurang solat tapi kita tambahkan dengan iaitu solat sunat. Sebelum ni kita kurang berzikir. Kebanyakannya banyak yang zikir selepas solat saja yang 33 kali. Apa kata kita tambah balik zikir tadi jadi 1000 kali ataupun ada peningkatan. Kebanyakannya pada bulan-bulan lain kita kurang berselawat kepada Nabi SAW. Apa kata kita berselawat kepada Nabi, kita banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dan mungkin pada bulan-bulan lain kita kurang baca Quran, tapi kita kena perbanyakkan pada bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan, mempertingkatkan bacaan Al-Quran kita. Moga ianya menjadi saham kita di yaumul kiamah kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sekarang ni dah masuk pada bulan Sya'ban. Kita sudah melepasi iaitu Rajab, yang kita tahu dalam bulan Rajab berlaku satu peristiwa iaitu Isra' dan juga Mi'raj. Dan pada bulan Sya'ban berlaku nisfu Sya'ban, dan pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bersyukurlah kita masih lagi diberi nafas oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah kepada dia. Berbanding dengan orang lain, kadang-kadang kita tengok ada yang terlantar sakit, ada yang tak mampu untuk beribadah, ada yang beribadah di atas katil, ada yang beribadah di atas kerusi. Dan kita beruntung boleh lagi bersujud kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Hari ini saya nak cerita tentang dua perkara yang Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi SAW ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Saya cuma nak ambil dua sahaja, walaupun banyak lagi yang digambarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan perempuan, ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, banyak gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW, iaitu pada malam 27 Rajab bersamaan dengan 610 Masihi. Ketika itu, kalau tuan-tuan tengok, peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni berlaku. Sebelum itu Nabi Muhammad dibelah hati dia oleh malaikat Jibril. Allahu alam alat macam mana hati Nabi dibedah tadi, tak dinyatakan. Itu semua perkara-perkara yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala sepantas lalu, sepantas kilat. Allahu Akbar. Berlaku dalam satu malam sahaja. Yang ni nak digambarkan oleh para ulama, iaitu bagaimana Nabi sendiri dibelah hati dia. Sedangkan Nabi itu bersih hatinya dan Nabi itu maksum. Tapi simboliknya nak menyatakan bahawasanya kita kena menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang bersih, hati yang bersih. Sebab bila hati bersih saja Allah Ta'ala terima.
Walaupun ada kekotoran kepada kita, kadang-kadang banyak jerawat pada muka kita berminyak, tapi bukan itu yang Allah Ta'ala pandang. Tapi yang Allah Ta'ala pandang adalah pada hati kita. Di sini tuan-tuan, terdapatnya hati kita di belah kiri ni. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jom sama-sama kita ambil ibrah, iaitu apa yang digambarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Iaitu, tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi umrah ataupun haji, kalau tuan-tuan tengok di tempat sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah tu, di Bukit Marwah itulah rumah Nabi yang dahulu. Yang ketiga itu, Malaikat Jibril datang. Ada setengah pendapat menyatakan iaitu terbuka atap rumah Nabi, dan ada setengah mengatakan yang Malaikat Jibril buka pintu rumah Nabi, Nabi buka pintu dan Malaikat Jibril masuk menyamar sebagai seorang lelaki. Ya, pada ketika itu Nabi tengah tidur dan membelah dada Nabi untuk ambil hati, untuk dicuci hati tadi. Berlaku pada 27 Rajab, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak menyatakan di sini, ya, dua perkara saja saya ambil. Iaitu apa yang Nabi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni, ialah Nabi melihat satu kaum yang menghempas ataupun mengetuk kepalanya dengan batu, lalu pecah, lalu bercantum balik. Ini digambarkan oleh Allah Ta'ala, iaitu sekumpulan manusia yang gagal menjalankan solatnya, yang melewat-lewatkan solatnya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok kiri dan kanan kita. Kadang-kadang kita sibuk cari iaitu dosa orang lain, kita sibuk cari kesalahan orang lain yang tak solat. Sedangkan kita ada anak-anak, ada isteri ataupun ahli keluarga kita yang tak solat. Yang tu kita perlu titik beratkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, tuan-tuan, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya penting sangat solat tu. Nak menyatakan solat tu adalah satu kewajipan kepada kita. Kita tidak boleh menyatakan aku ni berdosa, tak layak untuk aku solat. Bila aku berdosa sekalipun bila aku solat pun aku buat dosa juga. Tak boleh, tuan-tuan, sebab ini adalah tanggungjawab yang kita perlu lunaskan kepada Allah SWT, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang, tuan-tuan, kita sanggup pergi kerja bangun awal, takut lewat bila masuk punch card tadi. Tapi kita tak tahu. Tapi kenapa pula kita sanggup pergi kerja tadi, meninggalkan orang yang bagi rezeki pada kita. Kita takut rezeki kita tadi punch card lambat, tapi kita tak tahu kita meninggalkan orang, kita meninggalkan Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada kita. Mana yang lebih utama, tuan-tuan? Yang lebih utama adalah Allah Ta'ala. Solat subuh dulu, lepas tu baru siap-siap pergi kerja punch card awal. Itu kewajipan yang kita perlu lunaskan, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita lihat balik pada zaman Rasulullah SAW dulu tentang 4 solat ni. Seorang daripada sahabat Nabi, tuan-tuan, bila Nabi angkat takbir Allahu Akbar, ni waktu subuh pernah berlaku. Dalam riwayat cerita, ketika bila mana Nabi angkat takbir Allahu Akbar, dan pada ketika itu Nabi nak solat subuh dengan para jemaah ni, dan sahabat tadi lambat berlari daripada hujung sana pergi masuk ke saf belah kanan, dan dia pun angkat takbir. Nabi dengar iaitu dekupan jantung sahabat yang tadi, sebab dia tak pernah lewat untuk menunaikan solat subuh, tapi itu dia lewat. Dia sama-sama masuk untuk takbir yang pertama. Lalu pada ketika itu Nabi, tuan-tuan, dia mempunyai mukjizat yang boleh mengetahui apa yang berlaku di belakang. Dia mengetahui siapa sahabat tersebut walaupun dia di hadapan. Bukan nak menyatakan Nabi tidak khusyuk, tapi mukjizat yang ada pada Nabi yang boleh melihat apa yang berlaku pada belakang walaupun ketika solat. Dan pada ketika itu Nabi pun angkat takbir Allahu Akbar, dan sahabat tadi pun angkat takbir sama. Tiba-tiba Nabi terdengar nafas dia dengan nada yang sangat kuat. Dan pada ketika itu, selepas solat subuh tadi, Nabi pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sahabat yang masuk lambat tadi terus ke belakang balik, ke saf belakang, dan dia angkat takbir, ditunaikan solat pula, iaitu 2 rakaat. Nabi pun pelik sebab Nabi tak pernah ajak di kalangan sahabat-sahabat dia ada solat sunat selepas subuh. Lalu pada ketika itu Nabi duduk di sebelah dia, dan selepas dia bagi salam tadi, Nabi bertanya kepada dia, wahai sahabat aku, kamu solat subuh 2 rakaat lagi ke? Kamu solat apa tadi?
Lalu sahabat tadi terus menangis dan keluar air matanya sehingga basah janggut dia dan basah di kawasan tersebut, tuan-tuan, di pasir tersebut, dalam masjid tersebut. Lalu sahabat tadi berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengqadhakan balik solat sunat sebelum subuh aku, sebab aku pernah dengar kamu beritahu solat sunat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik seisi dan alamnya." Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini iman yang ada pada Nabi, pada sahabat Nabi, tarbiyah daripada Nabi. Kita sendiri, tuan-tuan, anak-anak kita ataupun saudara mara kita ataupun kita sendirilah, iman kita lemah. Kadang-kadang ada yang solat subuh pukul 7 pagi, tuan-tuan. Subuh gajah. Gajah sendiri pun pelik tengok, aku tak pernah solat macam tu. Kita boleh namakan subuh gajah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak menyatakan di sini iaitu kadang-kadang solat kita pun tertinggal dan solat kita pun ada kalanya terlupa. Allahu Akbar. Nabi sendiri pun beritahu pada sahabat tadi, Masya Allah, indah sungguh amalan kamu dan perbuatan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku pernah dengar kamu beritahu, wahai Rasulullah, solat sunat sebelum subuh itu lebih baik seisi dan alamnya. Masya Allah, tuan-tuan. Solat sunat sebelum subuh itu iaitu lebih baik kita bagi sedekah, lebih baik kita buat benda lain. Allahu Akbar. Nak menyatakan di sini, tuan, tolong jangan tinggal solat sunat sebelum subuh. Kita boleh kerjakan, tuan-tuan, sebab fadilatnya sangat besar. Dan kedua pula ibrah yang kita boleh ambil ketika bila mana Nabi naik peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, iaitu Nabi melihat iaitu ada manusia yang mencakar muka dan dadanya dengan kuku tembaga. Allah, ada segolongan manusia yang mencakar muka dia dengan kuku dia sendiri yang seperti tembaga, tuan-tuan. Kuku jadi tembaga. Kuku kita sendiri pun kalau kita cakau pun sakit, tuan-tuan. Apatah lagi kalau sekiranya kuku tadi iaitu kuku tembaga. Allahu Akbar. Sakit yang teramat sangat sehingga mencakar sambil berdarah. Cakar lagi, berdarah, lepas tu sembuh balik, lepas tu cakar lagi. Inilah di antara kata malaikat Jibril, iaitu manusia yang suka mengumpat, suka mencaci, suka mencela. Kadang-kadang sifat kita, tuan-tuan, suka mengumpat, suka mencaci, suka mencela. Dalam satu pejabat pun kuat mengumpat, kadang-kadang dalam satu komuniti pun kuat mengumpat, dalam satu taman pun kuat mengumpat. Yang ini kita perlu jauhkan. Sebab tu kita kena mohon kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, kau tutuplah telinga aku daripada mendengar aib orang lain ataupun aib aku sendiri. Ataupun Ya Allah, kau tolonglah jaga lidah aku dari membuka aib orang ataupun aib diri aku sendiri. Kita kena mohon kepada Allah Ta'ala supaya aib kita terjaga dan kita dapat jaga aib orang. Inilah balasan iaitu orang yang mengumpat, tuan-tuan. Dosa mengumpat ni sangat besar, tuan-tuan. Kita akan mencakar muka kita sendiri, tuan-tuan, dengan kuku besi yang teramat tajam. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, kita elakkan. Kadang-kadang satu lagi, tuan-tuan, walaupun kita tak mengumpat, tapi kita suka menyakiti hati orang, suka komen-komen yang negatif dalam media sosial orang lain. Kadang-kadang kita terlalu jealous. Kita ni terlalu jealous bila melihat orang post sesuatu benda dalam media sosial. Walaupun post benda baik, tapi hati ni tetap jahat juga. Nak komen juga tangan tu tangan jahat. Nak komen juga benda yang negatif, yang toksik kepada orang lain sehingga memalukan diri sendiri. Jadi saya rasa, tuan-tuan dan perempuan, moga benda ni jadi satu ibrah kepada kita dan juga pengajaran kepada kita. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala lindungi kita dan jaga kita, jaga solat kita dan jangan mengumpat. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.